Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في هذا اليوم سندرس عن الموضوع الجديد yakni عن الضمائر. Pada hari ini kita akan mempelajari tajuk yang baru, yaitu berkaitan ad-dhamair. Ad-dhamair fil lughatil malayiyah bermakna kata ganti nama. Ad-dhamair bermaksud kata ganti nama. Sebelum itu, mari kita ulang kaji berkaitan ad-dhamair yang telah dipelajari pada tahun 4, iaitu berkaitan ad-dhamair lil ghaib wal ghaibah, ataupun kata ganti nama diri ketiga. Seperti sedia maklum, kata ganti nama diri ketiga digunakan apabila kita menceritakan berkaitan seseorang yang tiada di hadapan kita. Antara ad-dhamair lil ghaib ataupun kata ganti nama diri ketiga bagi lelaki, huwa, huma, hum. Seterusnya lil ghaibah bagi perempuan, hiya, huma, hunna. في هذا اليوم سندرس عن الضمائر المخاطب للمذكر. Pada hari ini kita akan belajar berkaitan kata ganti nama diri kedua bagi lelaki. Seperti sedia maklum, tata bahasa Arab amat menitik beratkan berkaitan jantina, iaitu antara muzakkar dan muannas. Pada hari ini kita akan bercerita berkaitan kata ganti nama diri kedua bagi lelaki ataupun lil muzakkar. Antara ad-dhamairnya ialah anta, antuma, antum. Ad-dhamair al-mukhatab ataupun kata ganti nama diri kedua digunakan apabila kita bercakap ataupun berbual dengan orang yang hadir di hadapan kita. Kita lihat berkaitan anta, di mana anta digunakan untuk seorang ataupun apabila kita berkata dengan seorang lelaki, yakni anta wa ad-dhamair al-mukhatab lil mufrad muzakkar. Kita lihat contoh ayat, anta tajlisu alal kursi, yang bermaksud kamu sedang duduk atas kerusi. Seterusnya antuma, yakni ad-dhamair al-mukhatab li musanna muzakkar, iaitu antuma digunakan apabila kita berbual dengan dua orang lelaki. Kita lihat contoh ayat, antuma tajlisani alal kursi, yang bermaksud kamu, iaitu merujuk kepada dua orang lelaki, sedang duduk atas kerusi. Wa akhiran, dan akhir sekali antum, yakni ad-dhamair al-mukhatab lil jama' muzakkar, di mana antum digunakan apabila kita berbual dengan 3 orang atau lebih lelaki. Contoh ayat bagi antum, antum tajlisuna alal kursi, yang bermaksud kamu, iaitu merujuk kepada kumpulan lelaki yang ramai, sedang duduk atas kerusi. At-talhis, iaitu kesimpulannya, al-kalimah allati tastakhdimu yajibu an tattabi' ad-dhamair, yang bermaksud kalimah yang digunakan ataupun isim yang digunakan selepas dhamair, selepas dhamir, hendaklah mengikut dhamir tersebut. Sebagai contoh, antuma tajlisani alal kursi, di mana dhamir antuma untuk musanna, untuk dua orang lelaki, dan isim selepasnya mestilah menggunakan musanna, ataupun fa'il, kata kerja selepasnya mestilah menggunakan musanna juga. Seperti dalam contoh tajlisani,
iaitu fi'il musanna, fi'il yang kata kerja yang digunakan untuk dua orang lelaki. Sekian sahaja pertemuan kita pada video kali ini. Diharapkan para pelajar dapat mengulang video ini agar dapat memahami subjek ataupun topik ini dengan lebih mendalam lagi. Akhir kalam, syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في هذا اليوم سندرس عن الضمائر في السنة الخامسة. Bertemu kita sekali lagi dalam tajuk Ad-Dhamair bagi tahun 5. Seperti yang sedia maklum, maksud Ad-Dhamair ialah kata ganti nama, di mana pada video yang lepas saya menerangkan berkaitan Ad-Dhamair Al-Mukhatab li Muzakkar, iaitu kata ganti nama diri kedua bagi lelaki, di mana antara domirnya ialah anta untuk seorang lelaki, kedua antuma iaitu untuk dua orang lelaki, dan akhir sekali antum digunakan apabila kita bercakap dengan tiga orang ataupun lebih lelaki. في هذا اليوم سندرس عن الضمائر المخاطبة للمؤنث, di mana pada hari ini kita akan belajar mengenai kata ganti diri nama kedua, iaitu lil muannas, bagi perempuan, di mana terdapat tiga kata ganti nama diri kedua bagi perempuan, iaitu anti, antuma, antunna. Awalan anti, yakni ad-dhamair al-mukhatabah lil mufrad muannas, di mana anti ialah kata ganti diri untuk seorang perempuan apabila kita bercakap dengan orang yang berada di hadapan kita. Kita lihat contoh penggunaan. Contoh ayatnya, anti talibatun mujtahidatun, yang bermaksud kamu seorang pelajar yang bersungguh-sungguh, di mana kamu itu merujuk apabila kita bercakap dengan seorang pelajar di hadapan kita. Yang seterusnya antuma, yakni ad-dhamair al-mukhatabah li musanna muannas, di mana antuma digunakan apabila kita bercakap dengan dua orang perempuan yang berada di hadapan kita. Seperti sedia maklum, antuma ini boleh digunakan untuk muzakkar dan muannas, di mana antuma boleh digunakan untuk kedua-dua lelaki dan perempuan. Kita lihat contoh ayat, antuma talibatani mujtahidatani, yang bermaksud kamu, iaitu merujuk kepada dua orang perempuan yang berada di hadapan, kamu berdua pelajar yang bersungguh-sungguh. Wa akhiran antunna, dan akhir sekali antunna, yakni ad-dhamair al-mukhatabah lil jama' muannas, di mana antunna digunakan apabila kita bercakap dengan tiga orang dan lebih perempuan ataupun kita bercakap dengan sekumpulan perempuan. Kita lihat cara penggunaan antunna melalui contoh ayat. Ayatnya ialah antunna talibatun mujtahidatun, yang bermaksud kamu semua itu merujuk kepada sekumpulan perempuan pelajar yang bersungguh-sungguh. Kamu semua pelajar yang bersungguh-sungguh. At-talkhis, iaitu kesimpulannya, al-kalimah allati tastakhdimu yajibu an tattabi' ad-dhamair, yang bermaksud perkataan ataupun kata nama yang digunakan adalah mengikut ad-dhamair, iaitu kata ganti nama. Sebagai contoh, antuma talibatani mujtahidatani, di mana antuma ialah dhamir untuk musanna dan selepasnya talibatani
iaitu isim bagi musanna. Kesimpulan yang kedua ialah yajibu an tattabi' jinsud dhamair, di mana perkataan yang digunakan selepas dhamir mestilah mengikut jenis dhamir tersebut. Sebagai contoh, anta talibun mujtahidun, di mana anta untuk muzakkar, talibun untuk muzakkar, dan mujtahidun juga untuk muzakkar. Dan contoh kedua, anti talibatun mujtahidatun, di mana anti untuk muannas, talibatun untuk muannas, dan mujtahidatun untuk muannas. Baiklah, sekian sahaja pertemuan kita pada video kali ini. Diharapkan para pendengar dan para pelajar dapat mengulang video ini agar dapat memahaminya dengan lebih mendalam lagi. InsyaAllah akan ditemukan dengan video yang akan datang berkaitan bahasa Arab tahun 5. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah في هذا اليوم سنواصل الدرس من أسبوع الماضي تحت الموضوع الضمائر. Seperti sedia maklum, ad-dhamair bermaksud kata ganti nama. Qabla dhalik hayya nuraji' ad-dars min usbu'il madi anid dhamair al-mukhatab lil muannas. Sebelum itu, mari kita ulang kaji berkaitan kata ganti nama diri kedua bagi perempuan, di mana terdapat 3 kata ganti nama bagi perempuan ataupun lil mukhatabah. Yang pertama anti bagi seorang perempuan, yang seterusnya antuma untuk 2 orang perempuan, dan akhir sekali antunna untuk 3 orang dan lebih perempuan. Fi hadzal yawm sanadrusu anid dhamair al-mutakallim, di mana pada hari ini kita akan mempelajari berkaitan kata ganti nama diri pertama. Terdapat 2 sahaja, iaitu ana, nahnu. Yang pertama dhamir ana, iaitu dhamir al-mutakallim li mufrad, muzakkar wa muannas, di mana dhamir ana digunakan untuk seorang lelaki ataupun perempuan. Bermaksud ana boleh digunakan sama ada untuk muzakkar ataupun muannas. Kita lihat contoh ayat. Contoh pertama, ana muhandisun kimia, yang bermaksud saya seorang jurutera kimia. Ini adalah contoh bagi muzakkar, di mana muhandisun adalah kalimah muzakkar. Contoh yang kedua, ana tabibatun asnan, yang bermaksud saya seorang doktor gigi. Ini adalah contoh bagi muannas apabila ana dimasukkan dengan kalimah muannas. Tabibatun di situ bermaksud doktor perempuan. Kemudian kita lihat berkaitan dhamir nahnu. Dhamir nahnu ad-dhamair al-mutakallim li musanna au jama' muzakkar wa muannas, di mana nahnu digunakan untuk 2 orang dan lebih bagi lelaki ataupun perempuan. Nahnu di sini bermaksud kami, kita. Kita lihat contoh ayat di sebelah. Contoh ayat pertama, nahnu at-tullabu mujtahiduna, yang bermaksud kami pelajar yang bersungguh-sungguh, di mana pelajar tersebut adalah pelajar ataupun sekumpulan pelajar lelaki, iaitu kalimah at-tullabu, nahnu at-tullabu merujuk kepada kami pelajar sekumpulan pelajar lelaki yang bersungguh-sungguh.
Contoh yang kedua, iaitu contoh ayat bagi muannas. Ayatnya, nahnu at-talibatu as-sanah al-khamisah, yang bermaksud kami pelajar perempuan tahun 5. Ini adalah contoh ayat apabila nahnu digunakan untuk mewakili muannas ataupun nahnu digunakan dalam bagi perempuan. Baiklah, setakat itu sahaja pertemuan kita pada kali ini. Sebagai kesimpulan, domer ana dan nahnu boleh digunakan untuk muzakkar dan muannas, di mana ana untuk seorang dan nahnu untuk 2 orang dan lebih. Diharapkan para pelajar dan para pendengar dapat mengulangi video ini supaya dapat memahaminya dengan lebih mendalam lagi. Akhir kalam, syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.